Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya wal mursalin awliya'i was salihin wa syuhada wal ulama wat tabi'in wat tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin summa ila arwahi walidina wa muallimina wa usratina wa ikhwanina wa ashabina wa jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفارق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وعلى آله وصحبه والحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan ahadan samad lam yattahiz sahibatan wala walada wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, serta sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama-tamanya mari kita menjadikan sedikit kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita izin dan peluang dan ruang untuk sama-sama kita menambahkan ketaatan dan kefahaman terhadap agama yang kita anuti ini, dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada perbincangan kita. Kita telah menyentuh bahagian pertama, dah siap. Bahagian kedua pun dah siap, tapi dah masuk pada tajuk persediaan harakat. 127 bab. Oi, dah masuk bab 3, dah jauh ni. Peranan, ciri-ciri dan persediaan harakat Islamiah. Bahagian kedua betul tak? Bahagian kedua insya-Allah. Baik. Pada bab 3. Peranan, ciri-ciri dan persediaan harakat Islamiah. Ini bab ni dah mula masuk sedikit bab yang agak berat. Mula-mula apa artinya saya menganut Islam? So sebagai orang Islam kita bersama dengan harakat Islamiah. Bau betul. Jangan kita bersama dengan bukan harakat Islamiah. Itu kena faham. Lepas tu buku ni mula-mulanya ringan. Kemudian makin berat. Buku sambungan dia lagi berat. Buku sambungan dia lagi berat. Saya silap takut orang nak dengar. Baik, tuan-tuan yang mati Allah sekalian. Sebelum kita masuk pada tajuk ini, saya ingin sedikit mengepas satu isu yang sikit masa hari itu ada berlega dalam TikTok, iaitu pembacaan kunut nazilah pada waktu sukan. Ada orang mempertikaikan
Sebenarnya kunut nazilah ni tuan-tuan, jangan kata waktu sukan. Waktu kenduri kahwin pun boleh kita baca. Tak ada masalah. Waktu makan pun boleh baca. Sebagai tanda kita syukur, kita makan dalam keadaan aman, kita makan cukup makan. Kita majlis kerja kahwin dalam keadaan yang tenteram. Tak kena bom, tak kena. Sebab itu kadang-kadang yang kita sedih sekarang ni, yang menyerang benda-benda macam ni adalah orang Islam. Kalau cakap kurang cerdik, kurang faham, makin lembut. Tapi kalau setengah-setengah ustaz yang keras-keras, kalau dia kata hang bodoh kan, orang marah pula. Kan? Tapi tak terima. Tapi itulah dia sekarang. Berjayalah apa yang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Dia gunakan orang Islam untuk menyerang Islam. Kalau tuan-tuan tengok satu video yang saya suka sebut video ni, saya percaya orang sini ramai yang pandai cakap bahasa Inggeris. Video ni dia kata macam mana kita nak memusnahkan satu generasi. Dia kata mengambil masa selama 15 hingga 20 tahun sahaja. Yang mencerita benda ni adalah ejen KGB Rusia. Dia ada beberapa langkah. Step pertama dia gunakan R, religion. Dia menggunakan agama. Step kedua ialah E, education. Cari. Saya tak nak kupas banyak-banyak kan, tak kupas buku ni kan. Cari sendiri tuan-tuan. Baik. Peranan, ciri-ciri dan persediaan Harakah Islamiyah. Peranan Harakah Islamiyah ialah membawa manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah sama ada secara individu atau jamaah yang berusaha dan bekerja untuk menegakkan masyarakat Islam yang menjadikan kitabullah yakni Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber hukum dan pengajarannya. Bersesuaianlah dengan apa yang selalu kita dengar pada hari Jumaat. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Taatilah kamu akan Allah dan Rasulullah dan ulil amr di kalangan kamu. Sambung lagi, bukan setakat itu. Jika kamu berbantah-bantah dalam satu perkara, kembalilah kamu kepada Allah dan sunnah Rasulullah. Jika kamu beriman, benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok kesudahannya. Dan terang-terang cakap. Terang-terang cakap. Masalah zaman sekarang, dia kata, itu nak kita balik kepada Allah dan Rasulullah saja, bukan pada ulama'. Ulama' itulah yang akan menerangkan kita benda-benda ni semua. Tak ada ulama' nak ajak orang masuk neraka. Lepas tu bila ulama' menegur, jangan cepat menanting. Jangan cepat menanting. Ulama' ni dia memang tegur. Dia tegur umum. Dia tegur pada orang awam dan dia tegur pada orang atas. Pemimpin. Ini masalah bila tegur pemimpin, orang kata pengkhianat. Tak nak dengar, tak nak faham isi dia. Tak nak faham isi dia, dia pung. Kadang-kadang bukan tak nak faham, sengaja taktik. Taktik musuh-musuh Islam ni digunakan orang-orang ni yang dibayar ni. Cepat, tembak benda lah ni. Ya. Betul tu, dulu Sultan segarang-garang Khalifah Islam dahulu, sezalim-zalim bila ulama' bercakap, ada yang dengar. Ada yang sampai ulama' tu dipenjara kan sekali. Diracun pun ada. Samalah sekarang, sejarah ni sifatnya berulang macam roda. Kan ada Rasulullah kata, bergeraklah kamu, ibarat Islam itu ibarat roda yang berputar. Sekali di atas, sekali di bawah. Bergeraklah kamu bersama Islam. Kalau kamu bergerak bersama Islam, kamu akan dimusuhi. Lebih kurang gitulah. Lepas tu ulama' dia tidak ada apa-apa kepentingan nak tegur. Jadi dia nampak benda tak betul, dia tegur. Macam baru-baru ni isu yang mana Tuan Guru menegur pemimpin. Bukan cerita siapa pun. Dia kaitkan dengan sultan-sultan tertentu. Betul tuan-tuan? Dia ingatkan hukum Allah tu yang teratas. Tak boleh terima. Tak tahulah sultan tu faham, tak faham apa yang dikatakan ulama' ni, kita tak tahu. Cuma kita boleh kata apa yang ulama' cakap tu betul. Tak ada masalah pun. Tak ada mungkin nama siapa-siapa pun yang dikaitkan dengan orang-orang tertentu tu. Kenapa? Nampak musuh Islam punya main. Sebab itu berjayalah. Memang inilah yang dibuat oleh penjajah. Ulama' dan istana dipisahkan. Kalau ulama' dengan istana join, takut dia.
Dia memang takut ulama dengan istana ni kalau join, ngam. Dia takut. Sebab tu dia cari jalan. Ulama dengan istana tu dijauhkan. Kalau tuan-tuan tak percaya, bukan saya cakap, buka buku Miftahul Melayu. Sejarah ketamadunan Melayu membuktikan di saat Sultan dan ulama itu join, ketika itu tamadun Melayu naik setinggi-tinggi. Bukan kita cakap. Saya suka sebut buku ni sebab saya baca. Kebetulan dapat hadiah. Nak beli memang tak ada lah. Sebuah harga ratus-ratus tu. Kebetulan dapat hadiah. Saya dapat 3 buah. Satu saya hadiah pada pakcik saya. Satu saya hadiah pada abang saya lah. Pada saya panggil dia abang. Satu tu saya simpan kat rumah. Orang nak pinjam, aku tak benar. Nak datang baca kat rumah, silakan. Betul tuan. Kita ni bukan sekadar agama je kita nak faham. Fiqh nak faham. Sirah pun nak faham. Baru kita tahu. Jadi bila mana kita balik pada cerita tentang ini baru perenggan pertama ni, betul lah apa yang ulama buat. Nak ajak orang kembali kepada Allah dan Rasulullah dan mendaulatkan agama Islam. Kalau kita benar-benar betul-betul kita mengatakan kita ni beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah, inilah cara dia. Jangan petikai, jangan bersoal, jangan kata tak boleh. Tak ada. Sebab itu kalau kita balik tentang apa yang saya cerita tadi, religion, R itu, agama, memang musuh-musuh Islam dia akan nyusahkan orang belajar agama. Dia akan nyusahkan. Daripada kecil. Kita pun kadang-kadang terikut. Sebab apa? Sebab kita terdidik cara macam tu. Sibuk hantar anak tuition, sibuk hantar anak ni, sibuk hantar ni, tak hantar anak pun nak belajar agama. Kecil-kecil tu patut kita faham agama. Kalau buka buku pendidikan Islam, pendidikan kanak-kanak dalam Islam, karangan Dr. Yusuf Qadawi, dia kata apa? Agama tu aja dulu. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu belajar mengenal Allah. Daripada kecil kita pasakkan. Kalau tengok sejarah-sejarah Melayu dahulu, sejarah lagi. Tak sejarah ni. Kalau tengok sejarah Melayu dulu, anak-anak diajar kelas agama, diajar Quran dan diajar ilmu persilatan. Budak sekarang, kecil-kecil dah belajar pelajaran muzik, tak guna pun. Perasan tak? Hanya kata digunakan, dia masuk pada education pula, benda-benda yang tak sepatutnya anak-anak belajar tu, diajarnya. Sehingga tapi tak guna. Minta maaf. Bukan kita nak petikaikan apa-apa. Tidak, jangan salah faham. Kita ceritakan macam mana musuh Islam susun benda lah ni. Tuan-tuan, anak darjah 4, darjah 5 belajar punca kuasa 2. Bagus, bagus. Tapi bila masa dia gunakan? Adakah pergi kedai punca kuasa 2 belajar? Tak. Bukan kita nak metikaikan, jangan salah faham. Saya pun seorang guru. Budak tak belajar benda, budak belajar tapi dia tak gunakan. Bila tak gunakan, faham tak faham. Punca kuasa 2, 2 punca kuasa 2, 4. Macam mana tak 4? Sebab itu pensyarah saya dulu belajar, belajar dekat maktab perguruan, pensyarah tu kata ajar faham dulu. Bila faham senang. Bila faham senang. Budak pergi beli kedai, yang dia belajar apa? Tambah, tolak. Darab tak belajar, itu kalau sekarang nak, bagi tak belajar. Dia naik sekolah tahap tu, dia belajar tu. Dia tak belajar benda-benda susah-susah. Budak sekolah menengah belajar sin, cosine, tangent. Bila dia nak guna? Selagi tak pakai, selagi tu benda tu buang gitu je. Kenapa dia susun? Dah lama dia susun. Dah lama dia susun dalam. Diajarkan satu benda yang tidak digunakan. Dia ada lagi L apa, social, kemudian law and order, semua dia ada. Dia susun kan. Macam mana dia gunakan dalam masa 15 hingga 20 tahun saja dia kata boleh rosak generasi itu. Dia dah rosak, kita tak payah serang. Dia akan ikut cakap kita. Tu cara dia. Benda ni Islam dah susun. Sebab itu kalau kita tengok benda ni, Allah. Kalau kita cakap soalan macam kita ni, orang kata, inilah kerja membangkang. Tidak, kita cakap ada fakta. Bukan main-main. Tuan-tuan cari, how to destroy a generation. Saya bahasa Inggeris lah. Harakah Islamnya adalah satu tanzim alami yang merangkumi para petugas dalam arena dakwah di seluruh pelosok muka bumi untuk mencapai matlamat di atas. Harakah Islamiyah menggunakan dakwah Islamiyah yang bersih lagi murni sesuai dengan permasalahan dan tuntutan masa kini dan akan datang.
Termasuk dalam cara ini ialah mengajak masyarakat supaya turut serta di dalam gerakan Islam dan menyusun mereka dalam gerakan tersebut. Dalam persediaannya pula, mereka mestilah dididik supaya meyakini perjuangan Islam ini supaya dengan keyakinan mereka akan bekerja untuk Islam dan berjihad di jalannya. Kita ni nak kena didik diri kita, anak kita, cucu kita untuk bekerja untuk Islam. Itu pokok utama. Wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Kita tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Itu kita pasakkan pada anak kita dahulu. Kerabat kita, cucu kita, saudara mara kita, bini kita pasakkan dulu. Hidup kita untuk beribadah. So kalau bini dia tahu hidup untuk beribadah kepada Allah, dia tahu suami dia tu memang amanah Allah, maka dia akan jaga hak suami dia. Suami pula tahu isteri tu adalah amanah Allah, dia akan jaga hak isteri dia. Bapa pula tahu anak tu amanah Allah, dia akan jaga amanah. Pemimpin pula tahu rakyat tu amanah Allah kepada dia, dia akan jaga rakyat dia. Sultan tahu, semua wazir-wazir, semua menteri-menteri, semua rakyat tu, semua berada, itu semua adalah amanah Allah kepada dia, bukan satu keistimewaan yang mana Allah akan tanya, maka dia akan jaga benda itu semua. Dia akan jadi begitu. Dia akan jadi begitu. Ini nak kena faham. Yang ininya orang-orang bukan Islam, orang bukan Islam, orang-orang yang musuh Islam, dia cari jalan macam mana nak pisahkan. Bila dia pisahkan dia senang. Dia kata apa? Cukuplah surau orang semaya 5 waktu. Cukuplah belajar fiqah, tak payah lain. Cukuplah belajar Quran, belajar tajwid, bukan kata-kata tak elok. Jangan salah faham. Cukup belajar Quran dengan baca tajwid, tak perlu nak tadabbur. Cukup tauhid pun sipi-sipi je tu, yang berat-berat tu, yang simple-simple. Tauhid tu nak ajar mengesakan Allah. Bila kata mengesakan Allah, siapa yang wajib ku taati? Kau ke Allah? Itu nak faham tu. Bila kita faham yang kita wajib taat kepada Allah, harap kita hanya pada Allah, bukan pada manusia. Bila harap kita hanya pada Allah, manusia akan pandang kita tunduk ke bawah. Sebab apa? Kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada orang. Kalau Allah kata itu hak engkau sekatlah macam mana pun, tetap jadi hak engkau. Itu tersembunyi di bawah maksud apa dia? Rezeki tak pernah salah alamat. Sebab rezeki siapa tentukan? Allah. Kau sekatlah macam mana pun. Benda tak akan balik pada kau lagi teruk. Ini yang kita nak ajar orang. Ini yang kita nak fahamkan. Sebab itulah bermati-matian orang Palestin melentang Yahudi. Orang kata, apa mentang kalah? Bukan soalnya tu. Bukan soalnya tu. Kena faham. Mati mempertahankan hak, mati syahid. Mati mempertahankan hak, itu mati syahid. Malah nama Israel pun sendiri tidak tertulis dalam Bible sebelum pada orang jumpa Bible yang dulu tahun 1900 ke 1900 ada. Dalam tu peta dunia tulis Palestin, tak ada nama pun Israel. Tapi kena ingat, bila mana kita orang Islam dah mula jauh, dah mula tak faham, tuan-tuan tahu tak macam mana Israel boleh ambil tanah-tanah orang Palestin? Dia beli dengan harga yang tinggi. Orang kata, tu beli jual padi lagi bagus, harga tinggi. Maka orang kita jual tanah, cari siapa menawarkan harga tinggi. Kalau harga yang tinggi tu bukan orang Islam ke, bukan orang Melayu ke, orang bangsa lain, dia jual. Sudahnya, tanah orang Islam bertukar tangan kepada tanah orang bukan Islam. Kalau orang Islam faham benda Allah ni, dia tidak akan jual seinci pun. Tu kena faham. Ustaz ni cerita apa ni? Lain macam je. Di antara tuntutan yang dimasukkan ialah menghapuskan penjajahan dan saki baki pemikiran dan falsafahnya, sama ada penjajah timur maupun barat, sehingga umat Islam kembali semula kepada kepribadiannya yang asal dan bebas. Kita nak buang segala saki baki pemikiran penjajah yang ada dalam diri kita.
Tuan-tuan kalau baca buku Di Sebalik Tabir, Perkembangan Politik Tanah Melayu 1945 hingga 1947, kita akan jumpa cerita ni. Kita akan jumpa cerita ni. Macam mana negara kita yang konon-kononnya merdeka pada tahun 1957, apabila disemak-semak dia sedikit, sebenarnya kita betul-betul merdeka pada 1984. Yang cakap bukan saya, pakar sejarah. Bila pakar sejarah cakap, semua ada fakta. Malah seorang profesor kata, kesilapan besar negara Malaysia. Kesilapan besar kita. Di saat berlakunya 13 Mei, kerajaan tak campur tangan. Hapuskan sekolah-sekolah jenis kebangsaan. Hidupkan hanya sekolah kebangsaan. Barulah orang Cina dan orang India akan bercampur dengan orang Melayu. Barulah wujudnya perpaduan. Kenapa dipisahkan? Bukan saya cakap, profesor cakap. Kenapa dipisahkan? Sebab itu zaman sekarang, sampai sekarang, orang India alhamdulillah rata-rata boleh cakap Melayu. Tapi kalau orang yang satu lagi tu, umur ber-40-an, cakap Melayu pun tak kerti. Kenapa? Bukan kita cerita RRR. RRR tu macam cerita melek. 3R. Bukan kita cerita 3. Realitinya begitu. Macam mana Indonesia berjaya? Cina tak kerti cakap Cina. Tahunya cakap Indon. Kelantan berjaya. Macam mana orang kereta Kelantan boleh cakap Kelantan? Kenapa negeri lain tak berjaya? Kita kena tengok macam tu. Barulah ada rasa hormat antara agama. Tu kita kena fahami. Sebab tu nak buangkan saki-baki pemikiran barat yang sengaja nak mewujudkan benda ni agar kita tidak boleh bersama. Siapa yang letak orang India dekat ladang getah? Orang putih. Siapa yang letakkan orang Cina di tempat lumbung biji timah? Orang putih juga. Bila kata kau letakkan orang tu kat tempat lombong ketika tu memang maju, maka automatik kau letakkan orang tu tempat yang boleh naik. Orang Melayu kau biar kat kampung-kampung. Tapi kena tanya pula, siapa yang nak masuk orang putih tu? Panjang cerita ni. Panjang cerita. Siapa yang nak masuk orang putih tu? Ini yang Islam nak fahamkan. Ini yang harakat Islamiyah nak fahamkan. Sebab itulah bergerak atas nama agama. Tidak ada satu tamadun dalam dunia, tidak ada satu negara, tidak ada satu bangsa yang ada dalam dunia ini sejarah membuktikan mereka itu rosak ketika dijajah oleh, ketika diperintah oleh kerajaan Islam. Tidak ada. Malah orang di negara India itu diakui maju ketika mana di bawah pemerintahan Islam. Dan semua bangsa, semua agama boleh mengamalkan agama masing-masing ketika berada betul-benar di bawah pemerintahan Islam. Ini terbukti. Bukan kita cakap saja. Sambung lagi. Sejak hari-hari awalnya harakat Islamiyah telah memberi perhatian berat dalam urusan membersihkan ajaran Islam dari saki-baki bid'ah dan hurafat dan mengemukakan Islam kepada orang ramai dalam bentuknya yang murni sesuai dengan keagungan dan ketinggiannya. Inilah peranan jemaah Islam. Inilah gerakan Islam. Nak bagi faham. Tak ada cara lain. Saya berjumpa dengan orang Islam sendiri. Kita ni hidup kalau tak ada makan rasuah sikit macam mana? Ini yang cakap ni orang Melayu beragama Islam. Macam mana kau ni? Kita kalau hidup sikit tak ada komisen, macam mana nak hidup? Kau teruk no? Nak tegur orang tu dah meninggal dah apa orangnya, malah kita. Harakat Islamiyah meyakini bahawa hukum-hukum Islam dan ajarannya bersifat sempurna dan menyeluruh, mampu menyusun seluruh urusan manusia di segala bidang. Ini yang gerakan Islam bagi faham. Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu lebih tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Ini yang difahamkan. Sebab itulah satu-satunya agama di dalam dunia ini yang diiktiraf agama itu mendatangkan permasalahan dan mendatangkan juga penyelesaian hanya agama Islam. Tapi bila mana kau tak balik pada agama Islam, kau tak akan nampak penyelesaiannya.
Ini semua musuh Islam nampak. Sebab itu apabila Portugis datang, dia tak bagi ada mahkamah syariah. Belanda datang, tak ada mahkamah syariah. Tak ada undang-undang Islam. Adakah sebelum tu ada undang-undang Islam? Tuan-tuan, kanun Tanah Melaka itu adalah undang-undang Islam. Daripada mana dipakai? Daripada Perlis sampai ke Johor. Kerajaan Melaka ni cukup besar. Apabila British datang, British ni agaknya lembut sikit. Maka orang minta, maka British pun letaklah. Okey, boleh. Tapi hanya untuk nikah kahwin rujuk cerai, matrimoni maksudnya nafkah-nafkah dan kesalahan-kesalahan yang lain yang tidak boleh melebihi daripada undang-undang persekutuan. Dia susah tu. Dia susah. Mak dia punya fikir. Dia dah susun benda ni. Akan berlaku yang baru-baru ni. Sebab itu saya letak undang-undang Islam, undang-undang jenayah syariah di bawah pemerintahan siapa? Sultan. Bila kata Sultan, negeri. Disusun tu. Persekutuan di bawah agung. Lagi besar. Sebab itu skip. Sultan. Tak boleh. Sebab itu dia susun. Jadi sudahnya, sebab itulah sikit masa dulu ada usaha nak menaikkan RUU 355, nak menambah baik. RUU 355 ini adalah RM3,000, 5 tahun penjara, 5 kali sebatan. Paling tinggi. Di ini mahkamah syariah. Mahkamah syariah paling tinggi dalam Malaysia dia boleh jatuhkan itu dalam kesalahan enak menjenayah ni. Sampai dijadikan mainan untuk orang bukan Islam. Tak adil lah, orang Islam kena banyak ni, kita kena banyak ni. Nak tunjukkan kita, ada pula orang Islam yang sokong. Sekali lagi, pandai sangat lah tu. Dekat bodoh orang marah, pandai sangat. Lepas tu nak di-upgrade, tak salah saya di-upgrade ni kepada apa? RM50,000 ke 50 tahun penjara ke 50 kali sebatan saya ingat tu RM100,000 dan 50 tahun penjara ke gitu saya pun dah lupa. Kan cantik tu, siapa yang nak luluskan benda lah tu? Sultan dan sultan yang nak luluskan. Kalau sultan luluskan benda lah tu, cantiknya. Walaupun bukan undang-undang Islam. Itu bukan undang-undang Islam. Tapi sedikit sebanyak adalah pembelaan untuk agama Islam. Takkan adalah hamba Allah diorang anak beranak ni yang cabar nak menjenayah Kelantan. Itu saya faham. Sebab kita kata Islam itu sempurna. Bila kata Islam tu sempurna, yang kau nak cari lagi undang-undang persekutuan tu nak apa? Kau cakap Islam tu sempurna. Pakailah agama Islam. Quran kata macam ni. Hadis kata macam ni. Hukum Islam sekarang ni semuanya bentuk ta'zir. Tak salah, okey lah. Balik lagi bentuk ta'zir. Kan hukum Islam ada bentuk qisas. Ada bentuk ta'zir. Dia ada satu lagi, saya lupa. Itu kita ta'zir. Okey dah tu. Ada juga. Kalau dah itu pun yang kau lawan tu nak buat apa? Kena faham tuan-tuan. Harakah Islamiah menganggap bahawa kaedah asasi yang menjadi tapak tertegaknya Islam di sejarah manusia ialah kaedah La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Iaitu mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya. Ini ketundukan dan kepatuhan. Dan hakimiyah. Kehakiman dan perundangan. Dengan pengertian mengesahkan Allah di sudut akidah, di dalam hati, di sudut ibadah, terjemah dalam syiar-syiar Islam, dalam syiar-syiar dan di sudut syariat pula terjelma di dalam realiti kehidupan. Ini yang tugas jemaah Islam. Sebab itu kita kena faham sungguh-sungguh. Kalau datang masjid, datang surau sembahyang 5 waktu, baca Yasin, wirid, tak belajar bab ni, mana nak faham? Show sendiri je. Kena faham. Macam mana kita nak terang kat orang? Kalau kita tak faham. Dan tuan-tuan semua ada tanggungjawab ni. Kita semua kan khalifah di muka bumi, betul? Apa itu khalifah? Apa itu khalifah maksudnya?
Khalifah ni bukan maksud memerintah aja. Ulama mentafsir khalifah ni maksudnya iqamatud din wa siyasatud dunya bih. Menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan agama. Itu kerja khalifah. Itu kerja kita lah, kena faham. Mula-mula dengan satu keluarga. Lepas tu, satu kampung. Dia akan jadi satu kampung. Dia akan jadi satu daerah, satu bandar. Sampai ke negara. Itu kita kena faham. Harakah Islamiyah juga meyakini bahawa Islam adalah kekuatan asasi untuk membangunkan umat Islam. Kekuatan asasi untuk menyelamatkan seluruh alam. Kekuatan asasi untuk membebaskan manusia dari belenggu penindasan taghut dan para pelaku kezaliman. Sehingga tidak ada lagi fitnah dan agama seluruhnya. Hanya untuk Allah SWT. Ini tugas gerakan Islam. Dia nak fahamkan orang, kita semuanya orang Islam ni ada tanggungjawab pada masyarakat, ada tanggungjawab pada dunia, ada tanggungjawab pada binatang-binatang, ada tanggungjawab pada apa lagi? Pada pokok-pokok. Semua kita ada tanggungjawab. Jangan dicek kalau tak mengganggu. Maksudnya membuat satu benda tu biar beragak-agak, biar ada kira-kira, biar kana'ah, biar bersederhana, jangan keterlaluan. Ini harakah Islam nak bagi faham pada orang. Yang ini ni susah tuan-tuan. Nak bahas, kenapa susahnya? Biasanya benda ni akan mula diterangkan, diajar di dalam usrah-usrah. Siapa nak buat usrah? Orang lebih suka dengar kuliah. Kuliah balik, tidur. Usrah kalau balik, tak boleh tidur tuan-tuan. Sakit kepala mikir ni. Apa aku nak buat? Apa aku nak buat? Apa tanggungjawab aku? Itu usrah. Kuliah memang orang datang banyak. Senang dengar ketawa. Kutuk. Ketawa sikit. Balik, habis. Itu kuliah, usrah ni usrah. Sebab itu Rasulullah, mula-mula sekali Rasulullah mula dengan usrah. Bagi faham betul-betul. Bila kata faham kena betul-betul, kau kena panggang dengan api pun kau tahan, kau kena seret atas tanah dengan batu, atas badan pun kau tahan. Itu dia. Bila dah faham. Ujungnya orang kalau satu masyarakat itu faham betul-betul Islam ni tuan-tuan. Apa? Apa jadi? Apa jadi? Maka Allah akan bagikan satu ganjaran. Cukup besar. Apa dia? Yang menyebabkan seseorang itu masuk syurga tanpa hisab. Syahid. Bukan semua orang boleh mati syahid, tuan-tuan. Bukan semua orang boleh dapat. Jadi kalau kita tengok kapal Yasin, itulah dia. Sebab itu dalam keadaan kena bom, kena tembak, masjidnya masih penuh. Walaupun masjid dah tak ubah masjid, habis kena bom. Macam-macam orang musuh orang Yahudi buat. Dibantu pula oleh negara besar, negara Amerika. Kalau kau betul sayang sangat pada Yahudi itu, kenapa pada 1941, tak salah saya, kau tak ambil Yahudi itu? 19 apa? Saya lupa. Ambillah Yahudi itu bawa pergi negara kau. Yang kau pergi paksa orang terima Yahudi kat negara Palestin itu kenapa? Bagi satu kawasan dekat negara kau. Ni untuk orang Yahudi. Tak juga. Tandanya apa? Dia tahu orang Yahudi ni bawa penyakit, bawa susah. Sebab itu aku tak nak. Jerman tak nak, Amerika tak nak, Britain tak nak. Jahanam dia. Sekarang pun dia dah jahanam. Siapakah yang menentukan dasar presiden Amerika? Orang Yahudi. Bukan orang Amerika. Orang Yahudi. Sebab itu siapa saja presiden Amerika yang naik, dia kena sokong Israel. Dia tak boleh lawan. Bila kita ada faham Islam, rakyat akan kuat. Masyarakat akan kuat. Itu dia. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan pernah tengok sini ada tempat Bangla ramai tak? Kan? Pek jauh banyak. Bangla, kalau dia kaum dia buka satu kedai itu sajalah dia akan pergi. Terus, perangai orang Bangla. Macam mana dia support ekonomi orang ni. Sebab itu kadang-kadang ada di kalangan orang bukan Bangla, sanggup kahwin dengan orang Bangla. Sebab dia tahu, Bangla itu membawa rezeki untuk dia.
Tuan-tuan boleh pergi kat Pek Jawa, ada satu, saya tak nak sebut, ada kedai ni. Ada tu. Dia boleh kaya. Sebab apa? Kita orang Melayu sendiri, jangan kata Islam, Melayu sendiri tak nak support kedai Melayu. Mahal sikit aja. Oh, mahal banyak. Ya, mahal banyak, dia bayar zakat tak? Bayar. Yang kedai yang kau murah-murah tu kau pergi tu, bayar zakat tak? Tak. Saya silap duit kau tu digunakan untuk besarkan dia punya patung. Padan muka kau. Bagi kedai Melayu, mahal sikit tak apa. Kekuatan ekonomi. Sebab tu kalau kita tengok sejarah Ikhwanul Muslimin, macam mana Ikhwanul Muslimin bergerak boleh sampai macam tu, macam mana Ikhwanul Muslimin boleh ada kewangan macam tu, sebab orang-orang Ikhwanul Muslimin berlanja di kedai-kedai orang-orang jemaah dia. Dia buat macam tu. Kalau kita cerita, ambil suasana kat sini lah. Kalau ada sahabat-sahabat yang kita yang buka kedai kunci, kalau kita semua support, agak-agak bulan puasa, kurma, makan, buka, semua dia support. Sebab dia dah tenang. Tapi ada jugalah yang bangsa tak sedar diri kan. Biasalah tu adalah. Harakah Islamiyah berpendapat bahawa menerima dan mengamalkan sistem kapitalisme, sosialisme, komunisme dan lain-lain sistem ciptaan manusia merupakan satu kekufuran terhadap Islam yang agung. Menderhakai Allah pemilik alam semesta, perjalanan hidup yang tidak dipandu oleh petunjuk ilahi, meraba-raba dalam keadaan yang tidak memberikan apa-apa faedah, menghabiskan tenaga upaya dan masa. Allah berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima agama itu daripadanya dan di akhirat kelak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Kami tetap Islam. Kami tetap Islam, bukan kami tolak Islam. Betul, tapi cara kau. Kau percaya Islam itu sempurna. Quran tu cerita semayang ke? Dalam Quran cerita semayang? Cerita semayang, cerita puasa, cerita zakat, cerita haji ke? Tak ada. Banyak cerita. Dah ada cerita muamalat, cerita jual beli. Dan nak pinjam meminjam. Dalam Islam tak saya dalam surah Al-Baqarah. Satu muka cerita tentang nak berhutang. Satu muka. Berapa ramai tengok lagi tu. Ada cerita tentang nikah kahwin, ada cerita tentang kita dengan jiran, macam-macam. Cuma kadang-kadang ada yang kita tak faham, maka perlu dipahamkan oleh hadis Nabi. Kadang-kadang sampai hadis Nabi pun kita tak faham, perlu penerangan daripada ulama. Baru kita faham, oh macam ni. Islam tu ibarat teko yang ada air kopi panas, sedar. Tak boleh sekadar ambil gitu saja, tuang dalam mulut. Kena ada cawan. Dah ada cawan panas nak pegang susah, kena ada piring. Itulah ulama. Cawan tu adalah hadis. Teko kopi tu ada Al-Quran. Kalau nak cerita Quran dia memanjang, macam mana nak ambil wuduk? Macam mana nak ambil wuduk? Kita makan ikan tak sah lah. Sebab tak sembelih. Itu kita kena faham. Betul, dalam Quran tu macam-macam ada. Pendek kata, cara nak berperang pun ada dalam Islam. Ya, jangan cuit tempat ibadah. Jangan bunuh perempuan dan anak-anak dan orang tua. Semua ada dalam Quran. Tapi kalau kita berperang dengan orang tu nak mengalah dan nak berdamai, maka hendaklah kita sambut salam perdamaian tu. Dan Islam cukup cantik. Cukup cantik. Sekarang perang, yang kau tembak hospital, yang kau tembak sekolah, yang kau tembak perempuan, yang kau tembak budak-budak. Masjid. Harap sniper kau tembak orang. Sebab tu BBC buat satu perbezaan. Video rakaman. Perbezaan penembak tepat Yahudi, Israel, tentera Pampers ni, dengan perbezaan penembak tepat Hamas. Penembak tepat Hamas, kerja dia tembak askar. Yahudi, kerja dia tembak orang awam. Sama ke? Sama ke? Sebab itu sekarang sebenarnya nasib baik tu media ni rata-rata dikawal oleh Yahudi. Kalau tak dikawal oleh Yahudi, habis dah. Nampak dia pun tengah teruk sebenarnya ni. Dia pun tengah teruk. Sampai terpaksa minta bantuan TikTok
untuk menyekat. Ada pula di kalangan menteri nak sekat benda Allah ni dalam Malaysia. Tak ada pula yang melawan. Aku marah betul. Marah betul. Kalau cakap pro Israel, bukan marah. Biarlah orang Malaysia tengok. Salahnya. Apa masalahnya? Tapi kalau konsert, tak disekat. Benda bukan-bukan, tak salah. Seburuk-buruk benda yang bukan-bukan dalam internet, kau tak nak sekat pula. Sekatlah. Macam mana China buat. Negara China buat. Dia sekat habis. TikTok tak boleh. Apa tak boleh. Soto apa tak boleh. Tapi kat luar, peduli. Dia boleh buat, takkan korang tak boleh buat. Kita kata kita tak cari selain Islam, tapi tindakan kita. Sebab itu beriman itu, bila kita kata kita beriman kepada Allah SWT tu merangkumi 3 perkara. Beriman itu membenarkan dengan hati, melafazkan dengan lidah dan menzahirkan dengan perbuatan. Baru cukup nama iman. Kalau sekadar membenarkan dengan hati, melafazkan dengan lidah tapi tidak pada perbuatan, belum lagi sempurna iman kita. Bukan kita cerita tutup aurat, itu mudah sangat. Takkan orang surau ni nak cerita tutup aurat. Takkan seorang surau ni nak cerita main nombor ekor. Orang surau kan, tak tahulah kalau haji kat belakang tu main nombor ekor. Gerah je. Islam tu luas. Cukup banyak. Sebenarnya Imam Hasan Al-Banna rahimahullah, semoga Allah meridainya, telah menyimpulkan tentang peranan gerakan Islam dengan berkata, peranan kita secara umum ialah tegak berdiri menghadapi serangan arus taghut yang terdiri dari tamadun kebendaan, peradaban yang mementingkan kemewahan dan nafsu syahwat yang telah meratah bangsa-bangsa umat Islam. Itu peranannya. Nak bagi faham Islam ni begini. Tamadun ini telah menjauhkan umat dari kepimpinan Nabi SAW dan petunjuk Al-Quran. Ia telah menghalang alam jagat ini daripada cahaya petunjuk dan menyebabkan umat Islam mundur terkebelakang beratus-ratus tahun. Peranan ini mestilah berterusan sehingga bumi kita bebas dari belenggunya dan bangsa kita terselamat dari balanya. Dan peranan kita bukanlah terhad di sini sahaja, malah kita akan menghadapi dan memerangi peradaban tersebut di bumi tempat kelahirannya, sehingga seluruh alam ini akan melaungkan nama Nabi Muhammad SAW, sehingga semua manusia meyakini Al-Quran dan naungan Islam akan meneduhi seluruh alam. Di saat inilah tercapainya cita-cita seorang Muslim. Maka dikala itu tidak ada lagi fitnah ke atas agama ini, dan jadilah agama ini semata-mata bagi Allah. Tu kita nak bagi orang faham. Masalahnya sekarang ni di kalangan orang kita pun ada tak faham. Kalau yang betul-betul faham, insya-Allah tidak akan ada lagi unsur-unsur maksiat dalam Malaysia, dalam negara kita Malaysia yang kita cintai ini. Tidak ada unsur-unsur konsert. Tak salah berhibur. Tak salah. Yang salahnya bila kau buat konsert, laki-laki campur dengan perempuan, agak-agak lepas konsert tu pergi mana? Kita kena faham. Lepas tu saya kata, kadang-kadang kerajaan ni, bukan kita nak kata anti kerajaan, kau buat satu benda, tapi garis panduan, tapi orang kata penguatkuasaan tu tak ada. Contohnya, awak buat taman bunga, cantik-cantik. Kemungkinan jadi tempat apa? Tempat orang berendut. Daripada berendut jadi tempat apa? Tempat maksiat. Patutnya, dah setiap satu taman yang kau buat, mesti ada unit penguatkuasaan. Jangan jantan agama beramai sangat. Kalau betul nak jantan agama, kuatkan, kukuhkan, perkukuhkan, tambah ahli, tambah dia punya kaki tangan. Barulah betul. Kau buat pasar raya. Tapi undang-undangnya azan zuhur. Tak ada pula orang berhenti niaga. Tak ada pula ajak orang sembahyang. Kalau orang tak sembahyang tu cerita lain. Tu cerita lain. Dengan azannya, kau keluar dulu lah. Kan kena pasal sembahyang. Itu tadi dengan Tuhan. Yang penting, kita dah siapkan begini caranya. Itu kena faham. Itu kena faham. Ini stadium besar Kedabak, suraunya besar surau.
So, tempat semayangnya besar surau je. Macam mana orang semayang? Macam mana orang nak semayang? Semua nak kena kira. Semua nak kena kira. 8.45 Kita berikan sikit lah Firman Allah Ta'ala, Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Wa yawma idhin yafrahul mu'minun. Binasrillah. Yansuru man yasha' wa huwal azizur rahim. Bagi Allah lah segala urusan sebelum dan selepas mereka menang dalam peperangan, dan di hari kemenangan bangsa Rom dalam mengalahkan agama Parsi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman kerana pertolongan Allah. Ia menolong siapa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha perkasa lagi penyayang. Surah Ar-Rum surah ke-30 ayat 4 hingga 5. Inilah peranan dan tanggungjawab kita secara umum. Sampai situ dulu. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang, mungkin selepas raya lah kot. Selepas Ramadan kita sambung pada bahagian tu. Saya rasa cukuplah setakat tu untuk malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik datang daripada kejalan dan kedaifan diri saya sendiri. Kita akhiri dengan bacaan tasbih, kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.